Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek hari ini ialah subjek akidah di dalam tajuk sifat wahdaniyah. Kita pergi kepada pengertian wahdaniyah. Pengertian wahdaniyah ialah esa atau tunggal. Allah esa pada zatnya dan Allah esa pada sifatnya dan Allah esa pada perbuatannya. Yang mana tiada yang menyamai perbuatan sama ada perbuatan Allah, sama ada sifat Allah, sama ada pada zat Allah. Tak ada siapa yang sama dengan ketiga-tiga tu. Yang kedua, dalil nakli sifat wahdaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Daripada surah Al-Ikhlas ayat 1. Yang bermaksud, katakanlah bahawa Allah itu satu. Kita pergi kepada hukum. Hukum mempercayai sifat wahdaniyah adalah wajib. Yang keempat, iaitu sifat wahdaniyah, penerangan daripada sifat wahdaniyah yang bererti tunggal. Lawan wahdaniyah ta'addud yang bermaksud berbilang-bilang. Itu sifat mustahil bagi Allah lah. Yang ketiga, mustahil Allah itu berbilang-bilang. Yang keempat, sifat Allah yang esa menunjukkan bahawa Allah itu maha agung dan maha sempurna. Okey, Ustazah nak minta semua ya, minta hafal sifat-sifat yang awak belajar ni berserta dengan lawannya. Ya, sifat wahdaniyah bermaksud tunggal dan lawannya ta'addud iaitu berbilang-bilang. Tolong hafal. Okay, kita pergi kepada kesan beriman dengan sifat wahdaniyah. Kesan yang pertama, taat akan perintah Allah. Yang kedua, iman bertambah. Yang ketiga, takut melakukan larangan Allah. Larangan Allah seperti apa? Contoh macam kemaksiatan, kan? Perbuatan kejahatan. InsyaAllah bila kita beriman dengan sifat wahdaniyah, kita takut nak buat benda macam tu. Okay, yang keempat, suka membuat amalan kebaikan. Yang kelima, teguh dan kukuh iman. Yang keenam, tidak menyekutukan Allah. Okay, menyekutukan Allah ni bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kita minta bantuan daripada antara contohnya macam jin, syaitan. Kita dengar pun takut kan? Bila kita faham ataupun kita beriman dengan sifat wahdaniyah, kita tak akan buat benda-benda macam tu. Okay. Yang ketujuh, berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah antaranya, rahmat ni bermaksud sama ada belas kasihan daripada Allah dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermacam-macam anugerah yang Allah berikan dekat kita, kan? Dengan kelengkapan kita, rezeki kita, kan? Apa yang kita makan, itu daripada rahmat Allah. Dan yang terakhir, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya kita pergi kepada akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Okay, biasanya, Ustazah nak beritahu dulu. Okay, kebiasaannya kesan ni untuk kebaikan dan akibat ni untuk keburukan. Akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Okay, yang pertama, menyekutukan Allah. Ustazah ada terangkan tadi kan? Perbuatan syirik.
Kita akan menyekutukan Allah. Kita akan menduakan Allah. Kita mohon bantuan daripada jin, macam bomoh tu. Kalau menggunakan macam ada ustaz-ustaz yang menggunakan ayat Quran tu boleh lah kan. Kalau macam bomoh tu dia macam minta bantuan daripada syaitan ataupun jin. Itu menyekutukan Allah. Okay, yang kedua, ingkar perintah Allah. Yang ketiga, tiada keberkatan dalam hidup. Yang keempat, jauh daripada rahmat Allah. Yang kelima, hidup tidak tenteram. Yang keenam, mudah hilang pedoman hidup. Pedoman ni arah tuju lah. Ya, arah tuju awak hidup tu macam orang kata huru-hara kehidupan awak tu ya. Kalau kita beriman, lurus je, lancar je kehidupan kita. Yang seterusnya, melakukan ibadah sambil lewa. Yang ke-8, suka melanggar perintah Allah. Yang ke-10, iman menjadi lemah. Dan yang terakhir, dipandang hina di dunia dan akhirat. Okay. Seterusnya, perbandingan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Ni perbezaan sifat wahdaniyah Allah dan sifat wahdaniyah makhluk. Iaitu kita lah manusia. Okey, sifat Allah tidak berketurunan, manakala sifat makhluk berketurunan. Berketurunan maknanya daripada atuk Allah, lepas tu atuk dengan nenek awak, lahirnya lah mak awak. Okay? Ataupun ayah awak. Kemudian lahirlah awak pula. Itu bukan salah silah keturunan kita lah kan. Yang mana Allah ni tiada berketurunan. Yang mana manusia ni ada berketurunan. Okay, yang kedua, wujud. Itu sedia ada. Memang dah ada. Allah ni tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Manakala kita ni dilahirkan dan melahirkan. Yang mana kita ni ada permulaan. Kita ni dilahirkan. Bila pengakhiran pula kita meninggal. Itu pengakhiran kita. Okay, yang ketiga, tiada tanggingan. Untuk manusia pula, ada cacat cela. Ada cacat cela. Kalau manusia ni, walaupun kita pandai mana pun, tapi cacat pula dekat akhlak dia. Itu dari segi Ustaz nak bagi contoh dah kan. Kita sebagai manusia kalau boleh dua-dua nak seimbang lah. Kan? Okay, yang keempat, sifat Allah maha sempurna. Yang mana manakala manusia sangat memerlukan bantuan makhluk. Yang mana kita ni sebagai manusia biasa ni saling bergantung dengan apa-apa pun saja. Yang awak saling bergantung dengan mak ayah awak kan. Kalau awak sebagai seorang pelajar kan, bergantung dengan mak ayah awak kan. Macam mana nak belajar kalau mak ayah awak tak bagi duit kat awak kan. Tak beli buku untuk awak. Dan juga saling bergantung dekat guru-guru awak. Bergantung dengan buku untuk mendapat mendapat result yang cemerlang. Dan juga awak pun bergantung kepada kawan-kawan awak. Itu kita sebagai manusia. Kita ni insan yang lemah lah. Ya. Tak ada insan yang orang kata manusia ni sempurna. Itu maknanya dia ni terlalu megah lah kalau orang macam tu kan. Okey. Sampai di sini saja. Okey, untuk soalan ni daripada nombor 1 sehingga 5, Ustazah nak suruh awak buat. Buat di dalam buku tulis 1 sehingga nombor 5 sahaja. Akan datang kita buat pula nombor 6 sehingga nombor 10. Itu sahaja daripada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.